So, saya akan masuk kepada into another subtopic which is latent heat. Okay. So, latent heat, latent bermaksud means hidden, tersembunyi. Okay. So, di dalam sesuatu objek tu apabila dia bertukar fasa daripada, for example, daripada solid to liquid. Okay. So, dia tak tukar terus tau. Ada satu fasa which is dia hanya tukar daripada segi internal energy. Okay. So dia tak ada berlaku perubahan temperature, tapi dia ada berlaku perubahan fasa. For example, daripada solid kepada liquid, liquid kepada gas. Okay. So latent heat ni ada dua, which is latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Okay. Okay, so latent heat of fusion adalah the amount of heat needed to change a unit mass of substance from solid to liquid. Perubahan fasa daripada solid kepada liquid. Okay, so bagi latent heat vaporization pula adalah perubahan fasa daripada liquid kepada gas. Okay. Okay, so kalau tadi we know that kalau ada perubahan temperature, kita boleh calculate heat dia MC delta T ataupun C delta T. Okay, so kalau melibatkan latent heat, kita boleh guna Q sama dengan M. L ni either latent heat of fusion atau latent heat of vaporization. Okay, so boleh tengok gambar rajah ni. Ni adalah gambar rajah example graph of change phase from ice, water to vapor. So this is the simple graph. Okay, so kalau daripada ice, dia mestilah asal dia adalah negatif 10 degree Celsius. Okay, so dia nak tukar kepada vapor, ataupun gas. Okay, dia perlu melalui beberapa fasa. So dia perlu change of temperature, dia perlu berubah daripada solid kepada liquid, liquid kepada gas. Okay, so yang pertama dia akan berubah negatif 10 kepada 10 degree Celsius. Okay, so kat sini kita boleh calculate heat dia sama dengan Q sama dengan MC delta T. Okay, so dia berubah daripada solid kepada solid. Dekat 0 degree Celsius ni dia still solid lagi. Okay, so daripada solid nak tukar kepada liquid. Okay, so dia ada berlaku satu perubahan fasa. So kat sini fasa ni kita panggil sebagai latent heat. Okay, since dia tukar daripada solid kepada liquid, kita panggil dia sebagai latent heat of fusion. Okay, so kita boleh calculate dia punya heat kat sini. Ni heat pertama, ni heat kedua. Q sama dengan M LF. Okay, so ini adalah heat kedua. Dia berubah daripada solid kepada liquid. Kat sini dia dah jadi liquid, tapi liquid yang berada di dalam 0 degree Celsius. Okay, so now they need to change their temperature from 0 to 100 degree Celsius. Okay, so ada perubahan temperature. Okay, so heat dekat sini pula, heat yang diperlukan untuk tukar daripada 0 kepada 100 degree Celsius, kita boleh calculate Q sama dengan MC delta T. Okay, sebabnya dia ada perubahan temperature. Okay, so kat sini dia still liquid yang 100 degree Celsius, tapi kita nak tukar kepada gas. Okay, so liquid kepada gas pula kat sini kita panggil sebagai latent heat of vaporization. So kita boleh calculate dia punya heat Q sama dengan ML, which is L kat sini latent heat of vaporization. Okay, so now daripada 100 nak tukar kepada berapa degree Celsius, which is for example 120 degree Celsius, ada juga perubahan temperature. Okay, so kat situ kita boleh cari heat dia Q sama dengan MC delta T. So kalau ditanya untuk tukar negatif 10 kepada 120 degree Celsius, the total heat yang diperlukan adalah sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5.
5. Okay, so you kena ambil kira ke semua heat yang terlibat. Boleh? Faham? Okay, kita tengok example. How much heat is required to boil away 5 kg of water that is initially 100 degrees Celsius? Okay, so ni dia punya temperature still sama tapi dia nak boil. Okay, so this one Q sama dengan ml, latent heat of vaporization. 0.5 L water 2.26 kali 10 kuasa 6. Awak akan dapat jawapan 1.13 kali 10 kuasa 6 Joule. Okay, soalan yang kedua. How much energy is required to change a 400 gram ice cube from ice at -10 to steam at 110 degrees Celsius. Okay, so this one pun sama juga. You need to kira ke semua change yang berlaku. For example, okay, you need to draw lah kalau tak faham. So dia tukar daripada negatif 10 kepada 110 degree Celsius. Yang pertama dia tukar negatif 10. Saya tukarlah gambar color merah. Negatif 10 kepada 0 degree Celsius. Ni Q1. So dia tukar daripada ni kepada liquid. Ni Q2. Dia tukar lagi kepada 100 degree Celsius. Dia pergi kepada boiling water dulu. Betul? Boiling water. Ni Q3. Ni 100 degree Celsius. So dia tukar kepada fasa 3, 4. Daripada liquid kepada gas. So this one 100 tukar kepada 100 degree Celsius. Ini adalah Q5. Okay. Ni Q1 sama dengan MC delta T. Q2 sama dengan ML. Q3 sama dengan MC delta T. Q4 sama dengan MLV. Q5 sama dengan MC delta T. So this one change daripada 0 kepada negatif 10. So this one change daripada 100 kepada 0 ke 100. This one change of temperature dia daripada 110 kepada 100. Okay, so Q total dia sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5. Okay, so the total heat adalah sama 1.22 kali 10 kuasa 6 Joule. Alright, clear? So please try at home. Okay, so tak dapat boleh tanya saya. Alright, so saya nak explain mechanism of heat transfer. Ada 3 kaedah heat ni kita boleh transfer. Okay, so first is conduction, kedua adalah convection, yang ketiga adalah radiation. Apa itu convection? Convection adalah heat transfer through a fluid caused by molecular motion. Okay, so disebabkan pergerakan molekular di dalam fluid ataupun gas, itu kita panggil sebagai convection. Maksudnya dia perubahan di dalam sistem tu saja. Okay, so conduction pula adalah the transfer of heat or electric current from one substance to another by direct contact. Okay, for example now we have dapur yang conduction kan, which is kita gunakan tenaga elektrik. Okay, so kita letak periuk ke atas dapur tersebut and then ada heat transfer daripada elektrik kepada daripada elektrik tukar kepada dapur tu, bagi kepada dapur tersebut, and then dapur tu bagi heat kepada periuk. Itu contoh bagi conduction. And then another one is radiation. Okay, radiation ni adalah energy that is radiated or transmit in the form of rays or wave or particles. So for example, kita ada satu sumber api. Okay, so ini cara method lama kan, dapur lama.
Dapur lama kita ada api, which is kita panaskan air ataupun kita memasak. Okay, so kita dapat dari mana perubahan suhu tersebut? Daripada radiation of api tersebut. Okay, so boleh bezakan between convection, conduction dan juga radiation. Okay, so di dalam heat conduction, okay, so di dalam heat conduction, in the energy transfer is due to vibration and collision, disebabkan oleh getaran dan juga pelanggaran. Okay, so the molecules at the hot reservoir have greater vibrational energy. Maksudnya dia mempunyai energi yang tinggi dan juga vibration yang tinggi. Okay, so the energy ini akan transfer kepada atom-atom yang berdekatan dengan dia. So the atom in turn transfer energy kepada their neighbor further along the road. Finally the ice melt because of the heat transfer. Atau maksudnya kalau kita ada ice kat ujung ni, maksudnya dia akan mencair disebabkan oleh heat transfer. Okay, so heat ni akan transfer daripada temperature tinggi kepada temperature rendah. Kalau perumahan kat sini temperature panas, ini sejuk, so akhirnya kat sini akan panas, kat sini pun juga akan panas, which is dia akan berada dalam thermal equilibrium. Okay, so heat conduction, kalau for example di dalam satu road, kita boleh kira dia punya heat transfer dengan menggunakan equation dQ over dt, which is sama dengan Ka T hot minus T cold divided by L, which is K ni adalah thermal conductivity of material, A adalah area of the object, temperature hot minus temperature cold, dan L ini adalah length bagi road tersebut. Okay, so bila dia berada di dalam keseimbangan terma, H1 sama dengan H2, which is perubahan haba kedua-dua objek ni adalah sama. Okay, so for example ada road 1, road 2. Okay, dia punya temperature berbeza. Okay, bila didekatkan, okay, so dia akan mencapai satu keseimbangan terma, which is temperature akhir dia adalah TB, which is thermal boundary temperature. Okay, so kalau tengok sini hot, kat sini cold. Dia dekatkan, so kat sini akan ada satu temperature which is we call is temperature boundary. So kita boleh kira K1 A1 T hot minus TB divided by L1, which is length bagi objek 1. K2 A2 TB minus T cold divided by L2, which is length bagi objek kedua. Okay, for example awak nampak kat sini 10 degree Celsius, kat sini 40 degree Celsius. Okay, so ada L1 L2. Okay, so dia punya conductivity berbeza. This one is 400 volt per, okay, this one is 200. Okay, so find the temperature in the middle. So dia nak the value of the TB. So kita tahu H1 sama dengan H2. Okay, so sama dengan 400 K A okay, area dia adalah sama. So sama dengan A1 darab dengan TB minus dengan 10 sama dengan 200 A2 40 minus TB. A1 dengan A2 ni adalah sama, so kita boleh potong. So selesaikan, awak akan dapat TB sama dengan 20 degree Celsius, which is temperature dekat sini adalah sama dengan 20 degree Celsius. Alright, so I think that's all for today. So if you have any question, you can ask me. So that's all. Thank you.